اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 59, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa la yumna'u sabiyun wala yumna'u sabiyun mumayyizun muhdisun walau junuban. Wala yumna'u sabiyun mumayyizun muhdisun walau junuban. Hamala wa massa nahwa mashafin. Hamala, bukan hamla. Hamala wa massa nahwa mashafin. Nahwa, hamala yang menanggung, wa massa yang menyentuh ia sabiyun kanak-kanak, nahwa mashafin seumpama mashaf. Lihajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilatihima kahamlihi lil maktabi wal ityani bihi lil muallimi liyuallimahu minhu. Terjemahan dianya, anak-anak mumayyiz, sabiyun kanak-kanak yang mumayyiz, yang menanggung hadas, muhdisun yang berhadas. Sekalipun junub, sekalipun kanak-kanak yang berhadas tadi itu hadas junub, janabah, hadas junub, bukan hanya hadas kecil. Macam mana timbul pula masalah kanak-kanak berjunub, kanak-kanak bersetubuh, kanak-kanak disetubuhi oleh orang, maka kanak-kanak tu berjunub, kanak-kanak tu berhadas besar. Tidak dilarang membawa, menyentuh mashaf dan sepadannya. Mashaf dan sepadannya. Dia dalam bahasa Arab tu hamala, hamala menanggung, wa massa menyentuh, nahwa mashafin seumpama Al-Quran. Seumpama Al-Quran ni, seumpama Al-Quran dengan bahawa Al-Quran ataupun papan yang ditulis ayat Al-Quran ataupun Al-Quran yang bercampur dengan tafsir, tetapi Al-Quran yang lebih banyak. Itu nahwal mashafi, menyentuh seumpama mashaf. Disebut sini menyentuh mashaf dan sepadangnya.
Sepadan kalau kita kata kok yang dihukumkan seperti mushaf, contohnya Al-Quran tu ditulis di atas papan. Jadi kanak-kanak nak pegang papan yang ditulis ayat Al-Quran ni, lauh dahulu kan. Papan yang ditulis ayat Al-Quran untuk dibaca dahulu. Ataupun yang sepadan dengan Al-Quran ni, Al-Quran yang serta dengan tafsir. Al-Quran bukan Al-Quran sepenuhnya. Al-Quran di dalam tu ada tafsir, tetapi banyak Al-Quran. Ini sama hukum je lah. Sama hukum dengan Al-Quran. Al-Quran, papan yang ditulis ayat Al-Quran, perhiasan yang ditulis ayat Al-Quran. Dahulu kita bicara perhiasan. Perhiasan yang ditulis ayat Al-Quran, tapi tulis tu bukan untuk ambil tabarruk, bukan untuk ambil berkat, untuk dibaca. Maka hukum dia macam Al-Quran lah. Haram menyentuh, haram menanggung. Ini persoalan kanak-kanak ni bicara lain ni. Ada ni. Jadi Al-Quran betul benar. Dan seumpama Al-Quran ni, tadilah papan yang ditulis ayat Al-Quran. Kemudian Al-Quran perhiasan, ditulis ayat Quran kenapa? Kerana untuk ambil keberkatan. Tulis ayat kursi, tulis ayat 1000 dinar, itu boleh sentuh. Hak dihukumkan Al-Quran ni tulis kerana nak dibaca. Free molek je ditulis ayat sejadah, surah sejadah. Comel tulis surah Dahri, surah Al-Insan. Ni tulis ni nak suruh imam baca pagi Jumaat ni. Ada setengah-setengah tempat sebelah tu surah sejadah, sebelah tu surah Dahri, diubah di tempat semayang tu imam. Maknanya di situ tulis tu nak ambil keberkatan ke untuk dibaca? Untuk dibaca, hukumnya macam Quran. Haram sentuh, haram tanggung. Tapi hak ni hak tidak diharamkan. Dia tidak diharamkan. Tidak dilarang membawa dan menyentuh mushaf dan sepadannya. Tapi menyentuh mushaf ni, tengok molek ni, untuk belajar. Untuk belajar. Untuk belajar lihajati ta'allumihi. Lihajati ta'allumihi, kerana hajat belajarnya. Wadarsihi, dan membacanya. Ada dan lah. Untuk belajar membacanya, bukan untuk belajar. Bawa Quran ni untuk belajar. Wadarsihi, dan membaca. Tapi ada dan se. Dan membacanya. Darsihi ni apa apa? Pederah. Ada pederah. Ngulang tu lah. Pederah dulu. Nak pergi rumah tu guru, biarlah baca tu lacak. Nanti boleh halih. Ni pesan kita ngaji zaman dulu ni. Zaman sekarang ngaji kita kok. Kita pederah dulu rumah. Pelacur. Pergi rumah tu guru. Kita baca. Laju dah, lacur dah, tu guru pun alih. Gitulah. Tu pederah orang panggil. Baca lah. Atau wasilah pembelajarannya. Wasilah ni anak tangga lah, pelajarannya. Wasilah bagi belajar, wasilah bagi nak ngulang. Mana wasilah dia? Misalnya membawa ke meja. Membawa ke meja. Kahamlihi, seperti membawanya, membawa akan mushaf lil maktabi, ditembus dengan ke meja. Maktab ni tempat belajar. Sekarang dia pegang Quran kanak-kanak ni untuk hajat belajar, untuk hajat ngulang. Dan juga sebelum dia nak belajar, sebelum nak ngulang, dia nak kena bawa. Tu wasilah dia panggil. Bawa nak pergi pada tempat belajar, bawa nak pergi tempat ngulang. Ni sama boleh berlaku ni. Wal ityani bihi lil muallimi liyu'allimahu minhu, kehadapan guru untuk mengaji. Wal ityani bihi, dan mendatang dengannya, dengan mushaf, lil muallimi, bagi guru,
liyu'allimahu minhu, supaya belajar ia kanak-kanak, supaya mengajar ia muallim akan dia akan kanak-kanak daripada mazhab, ataupun dia kata dibawa Quran tu nak pergi rumah tok guru. Gitu. Ini hak ayat kita. Jadi sekarang ni berkaitan dengan kanak-kanak yang belum balik, yang sudah mumayyiz. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, di bawah tu haram kita beri dia ambil Al-Quran. Budak dah erti apa satu ni, beri Al-Quran di dia ingat ke macam komik dia dikoyok kan. Ni kanak-kanak mumayyiz dah, ngerti dah. Ni Al-Quran, bukan buku biasa ni. Ni bukan buku sekolah, bukan buku cerita. Ini Al-Quran. Ni mumayyiz dah budak ni. Boleh kenal dah mana dia Al-Quran, mana dia buku biasa. Kanak-kanak yang mumayyiz, yang berhadas, air semayang tak ada. Walaupun berhadas tu hadas junub sekalipun, hadas junub sekalipun, dia bersetubuh ke disetubuhi ke, dia berjunub berhadas besar sekalipun, tidak dilarang kanak-kanak tadi tu menanggung dan menyentuh Al-Quran. Pada ni maknanya wali dia lah, ibu bapa dia, wali dia, ibu bapa dia ke, guru dia ke. Kalau depan ibu bapa tidak melarang. Kalau depan tok guru dia tidak melarang. Mana tidak dilarang akan kanak-kanak yang mumayyiz, yang berhadas, menanggung dan menyentuh Al-Quran kerana hajat belajarnya. Tidak ditegur, tidak dilarang oleh siapa? Oleh ibu bapa. Tak payah tegur lah, biarlah ke dia. Oleh guru tak payah tanyalah, kamu pegang Quran mengaji ni, kamu ada wuduk ke tak? Wuduk batal dah, maka tak payah tegur lah, biar ke dia lah. Pandai ni. Tidak ditegur akan kanak-kanak yang mumayyiz, yang berhadas, menanggung dan menyentuh Al-Quran. Kanak-kanak ni menyentuh Al-Quran ni tujuannya apa? Tengok balik kitab kita ni, lihajati ta'allumihi wa darsihi, kerana hajat belajar dia dan hajat pederah dia nak baca, nak ngulang dia. Hajat dia, bukan hajat orang lain. Bukan hajat mak. Nak suruh anak yang berhadas ni ambil Quran mak ni, tolong tutup, tolong isipan tepat dia. Mak wuduk batal dah, mak tak boleh pegang Quran. Dan anak disuruh tu ada semai kedak? Tak ada, haram. Haram kok mana pula, kan budak tu tak balik lagi. Siapa kata budak tu haram? Kamulah haram. Yang menyuruh itulah haram. Budak-budak tak balik ni sobiyong ni, sobi, kanak-kanak ni. Kau tak balik lagi. Memang budak tak haram, tapi siapa yang haram? Yang menyuruh tu. Tengok ke tak apa. Inilah. Inilah kita kifayah. Dan kita Kifayatul Muhtadi, syarah Sulam Muhtadi, saya mengajar di Masjid Pengadaan Baru malam Isnin. Sebelum didatangkan hukum ni, dia Syekh Muhammad Nur, pengarang Kifayatul Muhtadi ni, banyak berlaku dalam masyarakat. Dia kata banyak berlaku. Hak ni apa pasal ni? Hak pasal ibu ayah wuduk dia batal. Dia baca Quran, wuduk ada. Kemudian wuduk batal, maka tak boleh sentuh. Dia pun nak tutup Quran, nak simpan tak boleh lah sebab wuduk dia batal. Maka dia pun panggil anak dia yang tak ada air semayang. Banyak berlaku, haram hukumnya. Haram atas ibu bapa yang menyuruh. Pada ni hak tidak wala yumna'u, dan tidak ditegah ni untuk belajar dia, untuk pederah, untuk ngulang dia. Lepas tu wa wasilatihima, dan juga wasilah nak pergi pada belajar tu lah.
Nak pergi pada pederah tu, pergi ke tempat belajar ke, masuk dalam bilik dia ke, ataupun bawa Al-Quran ni nak pergi pada tok guru dia ke, pada tok guru dia ajar dia, dia pun bawa Quran pergi rumah tok guru dia. Tak apa, tak setegah. Biarlah, balik nak belajar untuk ngaji Quran, untuk belajar Quran. Mana apa hajat anak tu sendiri. Hajat dia untuk belajar ni. Kalaulah budak tu rajin, dia nak ngemah, nak susung apa semua almari Al-Quran tu, dia nak sapu, dia nak susung molek almari Al-Quran ni. Tu bukan hajat belajar. Jangan dia pegang Quran tu kalau tak ada wuduk. Ada ni. Bukan hajat kita, bukan suruh simpan Quran kita. Dia rajin-rajin dia nak susung Al-Quran dalam almari tu. Quran tu duduk berterabur dah. Dia nak susung, dia nak sapu, dia nak apa semua tu. Itu bukan hajat belajar. Maka ibu bapa kena pastikan anak yang belum balik ni nak kemah ambil Quran ni, kena pastikan kamu ada air semayang. Tak ada air semayang mak, wajib kena cegah. Jangan kamu sentuh Al-Quran tu. Bukan hajat ibu, bukan hajat ayah. Sendiri-sendiri dia je pandai-pandai. Tapi untuk apa? Untuk belajar. Dah, untuk kemah ambil Quran. Tak boleh benar kan? Wajib mak ayah ni kena tegah, kena sekat, jangan dia pegang. Hak dalam kitab Kifayatul Awam banyak berlaku tu, memang ia sungguh sangat-sangat banyak berlaku sungguh. Orang tu panggil anak dia suruh sipang Al-Quran, hak dia baca wuduk batal. Ke mana kita? Biasa semuk ada, biasa berlaku gitu. Ke ayah sama kau. Orang kita ni Quran tak tutup, dia tak sedap tengok. Quran berdeh, mana ada deh. Deh ada ada. Quran terbuka, tutupnya tidak. Orang kita tak suka tengok gitu. Dia nak tutup tak boleh, sebab wuduk dia batal. Ada ni. Lepas tu dia panggil anak dia supaya tutup, lepas tu suruh anak dia sipang. Sebab anak dia belum balik lagi, tak berdosa. Memang betul lah, anak tu memang tidak berdosa. Ibu bapa tu yang haram, yang berdosa. Hak tidak ditegah hanyalah kanak-kanak tadi tu nak menanggung Al-Quran, nak menyentuh Al-Quran, kerana hajat belajar dia, barulah tidak ditegah. Cuma disunatkan sahaja. Ibu bapa ke, guru Quran ke, sunat suruh dia ambil air sembahyang terlebih dahulu. Sunat. Jangan lock gitu. Suruh ambil air sembahyang dahulu. Kemudian dia batal pula tengah tu, biar clear lah waktunya. Hak mula-mula tu. Kalau tengah dia batal, kalau tengah dia batal pun sunat juga kita suruh dia ambil ambil air sembahyang semula. Tapi budak ni nak mengaji Quran pun malas dah. Lepas tu suruh ambil wuduk, suruh ambil wuduk lagi payah kita kata. Tapi hak tidak dilarang ni, ibu bapa ke guru ke, tidak melarang kanak-kanak ni. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tak boleh. Mazhab Hambali tidak harus bagi wali kanak-kanak membenarkan kanak-kanak tu memegang Al-Quran walaupun untuk belajar dia sendiri. Itu mazhab Hambali. Tak boleh juga. Ini mazhab Syafi'i ni. Tidak ditegah kanak-kanak yang berhadas menyentuh Al-Quran kerana hajat belajarnya. Adapun mazhab Hambali tidak harus bagi wali kanak-kanak membenarkan kanak-kanak yang berhadas tadi menyentuh Al-Quran walaupun untuk hajat belajar kanak-kanak tu sendiri. Tu mazhab Hambali. Haram juga ibu bapa membenarkan
Kanak-kanak yang berhadah memegang Al-Quran walaupun kerana hajat belajar kanak-kanak tu sendiri. Hak tidak dilarang ni, tidak tegas ni mazhab Syafi'i kita. Cuma dalam mazhab Syafi'i sunat kepada wali, ibu bapa dan juga guru suruh kanak-kanak yang nak memegang Al-Quran untuk belajar dia tadi, pergilah ambil air sembahyang terlebih dahulu. Sunat juga. Ini berkaitan dengan nak menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas. Adapun kanak-kanak tu nak sembahyang, kanak-kanak tu nak sembahyang, tiba-tiba wuduk tak ada, wajib kita kena cegah. Dah berbeza sembahyang dengan pegang Al-Quran dalam keadaan berhadas. Ghaliknya orang kanak-kanak nak belajar ni, ghaliknya makan masa lama sikit. Bukan kata nak belajar je, nak bawa pergi tempat belajar, nak balik daripada tempat belajar ke rumah, lama masa. Pada ni ada pun setakat untuk sembahyang, masa dia ghaliknya sekejap saja. Jadi anak ni umur 7-8 tahun wuduk tak ada nak sembahyang, kita wajib kena sekat. Jangan sembahyang kamu berhadah, pergi ambil sembahyang dulu. Tiba-tiba dia berhadah tadi boleh pegang Quran. Tak apa Quran sebab nak belajar kamu ni makan masa lama. Adapun untuk sembahyang tak boleh, jangan sembahyang. Ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang dulu barulah kita benarkan dia sembahyang. Tu bab sembahyang lain. Sebab bab sembahyang ni ghaliknya masa yang sekejap. Adapun kanak-kanak pegang Al-Quran untuk belajar dia biasanya masa yang lama. Maka tidak dilaranglah, cuma sunat sahaja. Cuma sunat sahajalah. Ibu bapa atau guru suruh kanak-kanak yang berhadah tadi tu sebelum memegang Al-Quran pergi ambil air sembahyang dulu, mengangkat hadas kecil terlebih dahulu. Sunat juga. Mana? Kena-kena tak kena kita buat. Faham-faham kita kanak-kanak tu tak dosa. Tak ada apa-apalah dia nak pegang. Dia nak pegang, kita yang bukan dia nak pegang, kita yang panggil dia. Kita nak pegang tak boleh, haram. Berhadas kecil kena-kena haram juga. Kita suruh kanak-kanak tu pegang Al-Quran dalam keadaan berhadas, haram juga. Sama haram dengan pegang sendiri. Selesai berkaitan dengan kanak-kanak yang memayis, yang berhadas, nak menyentuh mendengar Al-Quran tidak dilarang jikalau kerana hajat belajar dia ataupun jalan kepada belajar, dengan bahawa kanak-kanak yang berhadas tadi tu nak bawa Quran kepada tempat belajar, nak bawa Quran pergi rumah tok guru, tak apa belaka tu, tidak dilarang. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mashafin walau ba'da ayatin. Haram, terjemahan dia tu, haram mendalamkan pelajaran mushaf dan sepadannya kepada anak yang belum mumayyiz walaupun hanya separuh ayat. Haram mendalamkan pelajaran mushaf. Tu makna tu salah tu. Tu kena tanda molek lah. Kita ambil hak Arab tu lebih mudah. Makna tu salah tu, kena perbaiki. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nawi mushafin walau ba'da ayatin. Dan haram oleh serah akan kanak-kanak yang tidak mumayyiz daripada seumpama Al-Quran walaupun setengah ayat sekalipun. Haram kita serah, haram kita beri kepada kanak-kanak yang belum mumayyiz daripada umpama Al-Quran. Haram tamkin ni serah.
bukan mendalamkan pelajaran Quran, bukan ni. Nak cerita kan itu. Haram mendalamkan pelajaran masalah dan sepadan kepada anak yang belum mayyiz. Haram kita ajar Quran kepada kanak-kanak yang belum mayyiz. Apa nak haram ajar? Kita ajar 2-3 tahun pun. Apa nak haramnya nak ajar? Haram di sini tamkin, serah, beri Quran ke itu haram. Kanak-kanak yang belum memayyiz. Sebab apa? Sebab ditakuti kanak-kanak tadi itu akan mencari Al-Quran. Takut dia, kamu tak kenal Quran dengan bukan Quran. Maka haram kita beri Al-Quran. Dia kata sini seumpama Al-Quran. Al-Quran sama tadilah. Al-Quran ataupun kita kata hak Quran dengan tafsir banyak Quran, ataupun kita kata hak tulisan Al-Quran untuk dibaca tu, samalah tu. Seumpama Al-Quran belakalah tu. Tiba-tiba kita bagi kepada kanak-kanak yang tak erti apa, kita kata kanak-kanak yang tidak memayyiz, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab takut kanak-kanak tu akan mencari akan Al-Quran. Ni hak dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi dalam kitab I'anah, pandangan yang ni pandangan yang rajihnya, boleh je kita nak kanak-kanak yang mumayyiz tadi ni pegang Al-Quran apabila dengan kita ada dekat dengan dia dalam keadaan selamatlah daripada kanak-kanak tu merosakkan Al-Quran. Boleh. Hak ni tak boleh langsung ni. Tak boleh langsung ni. Jadi kanak-kanak yang mumayyiz kita kata 3 tahun ke 4 tahun ke, jangan bagi Quran ke dia. Haram. Tapi dalam syarah pada Fathul Mu'in syarah I'anah, pandangan yang lebih kuatnya, kalau kita ada situ kanak-kanak ni memang belum memayyiz 3 tahun 4 tahun, tapi dia jenis cergah sikit ni, cerdik, kita nak ajar Quran ke dia, kita dia pegang, boleh kita dia pegang dengan syarat kita ada bersama yang mana kita boleh pastikan Quran tu tidak dirosakkan. Boleh beri. Tapi ni tak ada ni, tak boleh beri langsung ni. Ni ada Fathul Mu'in, tak boleh beri langsung. Kalau kanak-kanak tu 3-4 tahun, kita duduk sebelah sekalipun, boleh pastikan Quran tu tidak dirosakkan oleh kanak-kanak yang mulai sekalipun, haram kita beri juga Quran. Haram, tak boleh. Tapi dalam kitab I'anah dan syarah Fathul Mu'in kata boleh, harus. Dengan syarat kita berada sama di situ, yang mana kita boleh memastikan bahawa Quran ni tidak dirasak oleh anak tu. Kita duduk dekat. Dia nak apa-apa pun kita dan pegang pada ni. Ni dalam kitab I'anah. Adapun dalam Fathul Mu'in ni tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Tadi. Walaupun kita duduk dekat sekalipun, walaupun kalau kanak-kanak umur 3-4 tahun ni, kalau dia nak koyak Al-Quran, kita sempat ambil, tak boleh. Ni dalam Fathul Mu'in tak boleh sama sekali tamkin serah Al-Quran kepada kanak-kanak yang belum memayyiz. Ni dalam Fathul Mu'in. Wa kitabatuhu, hak terjemahan itu baikilah. Wa kitabatuhu bil ajamiyati. Wa kitabatuhu ni ataf pada kata tamkinu. Wa kitabatuhu ay wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyati. Dan haram menulisnya, menulis Al-Quran bil ajamiyati dengan selain huruf Arab. Ayat Al-Quran tak boleh tulis kot tulisan Umi. Ayat Al-Quran tak boleh tulis dengan tulisan Umi. Bismillah, B-I-S. Ayat Al-Quran tulis dengan huruf ajamiyah. Ajam ni mana bukan huruf alif beta Al-Quran tu lah. Mana sini dengan selain huruf Arab dia kata. Ajam ni bukan Arab lah. Ajam ni kita lah ajam.
Jadi dalam kitab Fathul Mu'in kita ni haram menulis Al-Quran dengan tulisan Rumi. Macam mana? Haram tulis Al-Quran dengan tulisan Rumi. Dalam kitab Iqna' diharuskan tulis Al-Quran dengan selain daripada tulisan Arab. Boleh tulis ke ajam. Ni khilaf ulama. Tapi dalam Fathul Mu'in kita ni haram. Setengah pandangan tidak haram tulis Al-Quran dengan tulisan bukan Arab lah. Kita buat contoh Rumi lah lalunya. Rumi ke tulisan Keling ke tulisan Cina ke tak kira lah. Tulisan Keling ke apa tu? Tulisan India lah. Saya pernah sebut Keling, orang tegur, Ustaz jangan sebut Keling. Lepas tu sebut India sudah lah, dia kata. Apa? Sebut Keling ni tak jadi ke mana? Dia orang tegur. Kita biasa sebut Keling, tak hanya sebut India je Keling. Dia kata jangan sebut Keling, dia kata. Dah molek dia. Sebut India tu. Apa beza? Yalah tulisan itu tulisan hak dia hak tu hak apa ni? Hak kote tu apa? Itu lihat Al-Quran dengan tulisan tu. Hak dalam Fathul Mu'in kita ni haram. Dan kita Iqna' diharuskan. Ini khilaf ulama. Yang haram adalah kita membaca Al-Quran mengikut tulisan Rumi, contohnya tu haram. Sebab apa? Sebab makhraj huruf Arab ni kalau tulis kat Rumi tak jadi. Jadi tulis Al-Quran dengan tulisan Rumi lah, kita cerita mudah-mudah. Ni ajam ni bukan tulisan Arab, kita bisa Rumi lalu. Hak dalam kitab kita ni tulis ke Rumi tu haram dah sama telah membaca. Dalam kitab Iqna' tulis haruf, baca haram. Tulis haruf, baca haram. Jadi macam mana pula tulis haruf, baca jadi haram? Kita nak baca semata-mata mengikuti tulisan Rumi itu haram. Tapi kalau kita tengok tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim, kita pun baca Bismillah. Kita bukan turut Umi tu, kita pandai dah baca orang Arab. Boleh ya? Pandai ni. Hak haramnya kita tulis kat Rumi dan kita kena haruf. Kita nak baca tu betul-betul, kita nak tengok, nak ikut hak tulisan Rumi tu haram. Sebab apa? Tak akan sama. Tapi kalau ayat tu, ayat orang kita pandai dah baca. Cuma kita tengok kod Rumi ni, kita baca ikut Rumi. Tapi bukan kita ikut Rumi betul benar. Kita baca, kita pandai dah. Kalau Ain, kita sebut Ain. Rumi tulis Ain macam mana tak tahulah. Ada ni. Qaf ke, Kaf ke. Kita tahu dah. Lepas tu Rumi tulis macam mana? Tulis K ke, Q ke. Tak tahulah Rumi ni. Dia tulis macam mana? Kalau Kaf K. Kalau Kaf Q ke mana? Umi kita ni. Sekarang ni kita tengok tu tulisan Rumi Al-Quran ni. Tapi kita baca bukan mengikut hak Rumi tu. Kita baca mengikut makhraj orang kita ngaji Quran dah. Kita pandai dah ayat tu, baru boleh. Tapi kalau kita tulis Quran tu ke Rumi, kita nak baca betul-betul nak ikut pada tulisan Rumi, tu haram. Sebab apa? Sebab hak kita tulis tu tidak akan menepati dengan makhraj hak huruf ayat Al-Quran. Itu atas pandangan yang kata harus tulis Al-Quran dengan bukan tulisan Arab. Hak dalam kitab Fathul Mu'in kita ni memang tak boleh daripada awal. Tak boleh. Tulis Al-Quran dengan Rumi tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis B-I-S M-I-L-L apa itu tulis tu. Jangan haram. Pada Fathul Mu'in kita. Dan kita kena harus tulis Al-Quran dengan bukan tulisan Arab. Yang haramnya kita membaca tu.
Jikalau kita membaca semata-mata kita nak mengikuti hak tulisan Rumi itu semata-mata, maka haram. Kalau kita membaca tapi bukan mengikuti betul benar dengan tulisan Rumi itu sebab kita pandai dah baca, maka tidak diharamkan. Hak tu dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Iqna Fathul Mu'in ni tulis ikut Rumi tu haram awal-awal. Baca sama telah lah tak boleh. Yelah kadang-kadang sekarang ni bukan ayat Al-Quran lah, bukan ayat Al-Quran. Bacaan-bacaan semayang ditulis ikut Rumi. Ada ni. Tak akan jadi betul bacaan tu. Tulisan Arab dengan tulisan Jawa ni tak akan jadi sama. Jadi bacaan-bacaan dalam sembahyang diajar kot tulisan Rumi, tak jadi. Tapi kalau kita tahu dah bacaan tu, kita tengok kita baca okey je, sebab kita bukan turut dia pun. Sebab lain ada ni dia bacaan macam semai dia tulis kot Rumi. Dia kadang-kadang tak jawi yang dirumikan, tapi bukan ayat Quran lah ni. Tulisan-tulisan Arab tu, perkataan-perkataan ulama pun tulis kat Umi juga. Takkan boleh baca kan tulis kat Umi, takkan betul nak bacanya. Dia kitab jawi, dia rumikan. Maka ayat-ayat Arab tu ditulis kat Umi juga. Sebab dia tak ada tulis kat jawi. Dia tak boleh nak buat kat jawi, tulis kat Rumi. Tak jadi. Tapi ayat Quran, ayat Quran kalau dapat mu'in kita haram awal-awal lagi dah. Kalau dah kita kena boleh lah. Tu satu pandangan pula. Itu khilaf ulama. Habis. Wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmin syar'iyyin wa kaza ja'luhu baina awraqihi khilafan li syaikhina wa tamzikuhu abasan wa bal'u ma kutiba alaihi la syurbu mahwihi wa maddu rijli lil mashafi ma lam yakun ala murtafi'in. Demikian pula wa wad'u nahwi dirhamin. Wa wad'u nahwi dirhamin ni mana? Atau kepada tamkinu juga. Wa wad'u nahwi dirhamin atau pada tamkinu. Wa kitabatuhu atau pada tamkinu. Wa wad'u nahwi dirhamin atau kepada tamkinu juga. Wa yahrumu tamkinu, haram menyerah Al-Quran kepada kanak-kanak yang belum mayyiz. Wa kitabatuhu, dan haram oleh menulis Al-Quran dengan tulisan selain tulisan Arab. Wa wad'u nahwi dirhamin, dan haram meletak umpama dirham, haram. Wa wad'u wa yahrumu wad'u nahwi dirhamin. Diterjemah demikian pula meletakkan seumpama wang di tempat yang tulis Al-Quran dan ilmu syarah. Demikian pula, dia mau gitu dia. Demikian pula kena letak demikian pula, yakni haram lah. Haram. Demikian pula ini haram. Di wa wad'u ni atau pada tamkinu. Wa wad'u ay wa yahrumu wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi, dan haram oleh meletak umpama dirham. Umpama dirham ni duit lah. Fi maktubihi, pada tulisannya tulisan Quran. Wa ilmin syar'iyyin, dan dalam ilmu syara'. Haram meletakkan seumpama wang di tempat yang tertulis Al-Quran atau ilmu syara', atau menyisipkan pada lembaran-lembarannya, lembaran Al-Quran, letak duit dalam Al-Quran. Tidak sama pendapat guru kita, khilafan li syaikhina,
Syekhina di sini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tak haram. Itu pandangan yang muktamad. Pandangan muktamad, pandangan Syekhina ni tak haram. Hak Nafatul Mu'in ni haram kita letak duit kita dalam kitab yang tertulis ayat Al-Quran. Begitu juga haram kita letak duit contohnya di dalam lembaran Al-Quran. Haram. Dan haram juga letak duit dalam kitab-kitab syarak. Haram. Nafatul Mu'in. Khilafan li Syekhina. Bersalahan bagi guru kami Al-Haytami mengatakan tidak haram. Tidak haram tu muktamad. Tak haram. Ada ni. Biasa ke? Ambil duit bubuh dalam Al-Quran. Ambil duit bubuh dalam kitab. Ada orang dia nak duit dia tu tak dicuri, dia pun letak dalam Al-Quran. Sebab orang curi Quran dia tak setuh. Orang curi kan, dia selokor panggil selokor rumah orang, tapi hak tepat ada Quran dia tak pegang, dia tak selokor. Sebab apa? Sebab wuduk memang tak ada orang curi ni. Tak kau curi ada wuduk pula. Lepas tu pegang Quran haram, selokor rumah orang tak apa. Selokor rumah orang boleh, pegang Quran tak boleh. Pasal itu. Tapi ada pencuri, dia ambil sembahyang dulu. Ada dalam CCTV. Pencuri ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang dulu siap-siap, dia pun naik atas masjid, dicuri Quran orang mahal. Lepas tu dia nak curi Al-Quran. Quran agak tu hilang 2-3 uti. Ada satu masjid 2-3 uti Quran tu hilang. Dah Quran harga 2-300 tepung Quran molek tu nah. Tapi dalam CCTV tu nampak dia mari ambil sembahyang dulu siap-siap. Lepas tu dia pun ambil Al-Quran, dia pun keluar relax je, tak ada orang perasan. Yalah, dia pencuri pandai juga, dia tak boleh buat kelang kabut orang sedar. Tapi dalam CCTV tu ambil wudu. Lepas tu pergi curi Al-Quran. Al-Quran harga 2-3-400 ni. Lepas tu dia jual murah kepada orang. Orang tu terima macam mana lah. Mocik, Quran ni 300 mocik. Saya 50 tak apa dah. Mana? Tengok orang tu mata berair. Tu faham-faham lah bukan Quran dia tu. Tergamuk juga orang tu kan beli tu. Tak wajib usul, tak wajib periksa. Tengok orang macam mana pula. Ni orang sekarang ni gitulah, tak wajib usul. Orang atau pisang standar, kebun pisang tak ada, dia beli juga sebab murah, tak wajib usul. Faham lah. Pisang standar tu dicuri orang lah tu. Tak wajib usul, dia kata. Ni syubhat sama ni. Sebab tu jadi hak mencuri ni, dia mencuri sebab ada tukang beli. Tukang beli buat alasan tak wajib usul. Tahu dah. Pisang tu hak dicuri tu hak jenis nega. Hak jenis baca Quran ni macam mana boleh ambil? Hak tonggah biasa. Tonggah harga 100, dia jual RM20, jual RM30, orang pun beli. Tak wajib usul. Sebab apa? Dia nak murah. Dah. Dia pun tahu dah, ini mesti tonggah curi. Dia pun beli dengan harga RM20-30 murah. Harga RM1 gitu dah. Tapi kalau Quran curi, harga 300, dia jual kita RM50, tergamuk kita beli Quran curi. Kerana kita nak baca Quran. Dah lah. Dicuri Quran ni nak pergi jual mana sebenarnya? Tu wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya, dia ambil air semayang. Dia ambil air semayang. Jadi orang curi biasanya Quran tak setuh. Sebab wuduk tak ada. Ada orang dia pun sipanglah duit dalam Al-Quran. Fatul Mu'in kita ni haram. Di pandangan muktamad, pandangan Syekhina Ibnu Hajar tak haram. Letaklah Al-Quran dalam duit, dalam Quran, dalam kitab, hilang juga. Periksa kawan sendiri yang curi. Dia tahu dah member dia tu bubuh duit dalam Al-Quran, kena curi juga, hilang juga.
Kita ada kitab Fathul Mu'in ni haram, tapi pandangan muktamad khilafan li syaikhina, mana tidak sama pendapat guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami kata tidak haram, dan hak muktamadnya tidak haram. Merobek dengan maksud menghina, itu pun hukumnya haram. Merobek mana mencarikan Al-Quran, koyok Al-Quran, abasan diterjemah dengan menghina. Abasang ni saja-sajalah. Dia abasang ni sia-sia. Sia-sia. Mana dia nak siap saja-saja je. Hukumnya adalah haram. Tapi kalau dia kosak nak menghina, tu jadi kafir lah, dah haram dah jadinya. Pada ni dia koyok, kosak dia nak menghina, tu jadi kafir. Ni abasang ni dia koyok Al-Quran dengan maksud saja je. Koyok saja-saja je, bukan nak menghina. Hukumnya adalah haram. Tapi kalau dia koyok tu kerana apa? Kerana nak pelihara Al-Quran. Kerana nak pelihara Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia nak bakar, nak apa, dia koyok-koyok sedikit dia bakar. Tu dibenarkan. Ni koyok saja-saja. Hukumnya adalah haram. Dan pandangan muktamad, koyok Al-Quran semata-mata hukumnya haram, walaupun dengan tujuan kita nak bakar sekalipun. Bakar je. Sebab Quran ni Quran lama, bakar je. Kita nak koyok, jangan. Bakar saja je. Hak ni haram koyok dengan sia-sia. Kalau koyok Quran kerana kita ada tujuan nak pelihara Quran, dengan kita nak bakar Quran, diharuskan pada ni. Tapi dalam kitab I'anah ni pandangan muktamad, koyok Al-Quran hukumnya haram semata-mata, walaupun kerana untuk kita pelihara Al-Quran sekalipun. Kita pelihara Quran dengan bahu kita nak bakar. Bakarlah. Dibenarkan. Bakarlah. Tapi tak payahlah kita nak koyok baru kita bakar. Tak payah. Kita bakar betul-betul je. Tapi dalam Fathul Mu'in kita tak apa. Hak haramnya koyok Al-Quran dengan sia-sia saja-saja nak koyok, hukumnya adalah haram. Menelang sesuatu yang bertulis Al-Quran, dia tulis Al-Quran tak kertas, dia pun telang, hukumnya haram. Sebab Al-Quran tu nanti akan bersama dengan hak dalam Maidah. Dalam perut besar tu, dalam Maidah tu ada najis. Jadi ngaji payah nak faham ni, dia pun tulis Al-Quran, dia pun telang Al-Quran di kertas tu, hukumnya haram. Sebab apa haram? Sebab nanti Al-Quran itu akan bersentuh dengan najis yang ada dalam perut kita. Tidak termasuk ni tidak haram. Tidak termasuk tidak haram minum air basuhan pelebur Al-Quran. Payah nak faham ni. Dia tulis Al-Quran di atas piring ke, itu lekat atas piring, kemudian dia pun bubuh air, dia pun padang Al-Quran dengan air, dia minum. Itu tak haram. Itu tak haram tu. Hak haramnya dia telan hak kertas yang tulis air Quran, bukan padam. Sebab apa? Sebab kertas Al-Quran tu akan akan kena dengan najis yang ada dalam perut besar kita. Adapun kalau ditulis Al-Quran di piring contohnya, kemudian dia pun bubuh air, dia pun padamkan Al-Quran dengan air, dia pun minum, itu tidak haram sebab sudah tidak ada ayat Al-Quran hak di air tu. Merentangkan kaki ke arah mazhab yang tidak terletak di tempat lebih tinggi. Mana haram melentangkan kaki, mana apa ni? Hulur kaki, belunju. Haram hulur kaki, belunjuk kaki kepada arah Al-Quran. Dalam keadaan Al-Quran tu bukan duduk tempat tinggi, Al-Quran atas latar, dia belunjuk kepada Al-Quran, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Cuma berkaitan dengan belunjuk kepada Al-Quran. Kalau Quran duduk tempat tinggi, itu memanglah tidak ada khilaf, tidak haram. Tapi kalau Quran duduk atas latar contohnya, dia belunjuk kepada Al-Quran hak duduk atas latar tu, setengah pandangan tidak diharamkan jikalau tidak ada tandaan menghina. Kadang-kadang Quran duduk depan tu dia belunjuk. Yang mana tu? Hak nak kita ni haram lah. Setengah pandangan tidak haram, tapi makruh juga. Tapi kalau Quran tu duduk atas almari, kita belunjuk kat bawah, tu memanglah tidak diharamkan.
wa yusannul qiyamu lahu kal alimi bal aula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.